Selamat datang Kelantan Ikhlas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu harap semua pelajar sihat dan ceria melalui norma baharu dalam kehidupan harian. Nama cikgu, Cikgu Alimah binti Ali, Guru Bahasa Melayu SMK Datuk Perdana Bacuk Kelantan. Hari ini, cikgu diberi kesempatan untuk berbicara dan berkongsi maklumat tentang prosa tradisional bertajuk Pelanduk Mengajar Memerang dalam antologi Baik Budi Indah Bahasa. Seterusnya, objektif pada hari ini ialah memahami dan mengapresiasi karya prosa dari aspek sinopsis, tema, persoalan, nilai dan pengajaran, watak dan perwatakan dengan memberi respon yang betul dan rasional. Seterusnya, sinopsis. Sinopsis Pelanduk Mengajar Memerang. Perlu ditegaskan bahawa walaupun cerita ini dikaitkan dengan Nabi Allah Sulaiman atas sifat asalnya sebagai sastra lisan, prosa tradisional ini mesti mengandungi cerita yang diada-adakan atau ditokok tambah. Dalam Al-Quran, memang digambarkan kelebihan Nabi Allah Sulaiman boleh berkomunikasi dengan haiwan dan jin. Namun, kisah Pelanduk Mengajar Memerang ini hanyalah satu satira dan bukan bertaraf sejarah atau kisah yang benar-benar terjadi. Cerita bermula dengan Nabi Allah Sulaiman mempunyai 5 orang Perdana Menteri yang terdiri daripada manusia, jin, unggas, landak dan pelanduk. Perdana Menteri yang paling bijak ialah pelanduk yang bergelar Shah Alam di Rimba. Pada suatu hari, pelanduk yang dipanggil sebagai Shah Alam di Rimba telah melawat ke kawasan pemerintahannya. Di situ, Shah Alam telah bertemu dengan anak memerang yang tinggal di sebuah lubang di sebatang pokok. Shah Alam menegur anak-anak memerang. Dia bertanya ke mana perginya bapa dan ibu memerang. Anak-anak memerang memberitahu bahawa bapa dan ibunya keluar mencari makanan, iaitu ikan. Pada fikiran Shah Alam, ini mestilah memerang mencari bekalan sebanyak-banyaknya untuk disimpan di dalam lubang. Ketika berbual-bual, tiba-tiba kedengaran bunyi burung bersahut-sahutan dan kedengaran gendang perang yang terlalu kuat. Akibatnya, Shah Alam terus membuka pencak silat. Menyebabkan ketujuh-tujuh anak memerang terbunuh dek terpijak kakinya. Setelah melihat anak-anak memerang mati, Shah Alam terus pulang ke kediamannya. Setelah hari petang, ibu bapa memerang pulang ke tempat tinggal mereka dan mereka mendapati ketujuh-tujuh anaknya telah mati. Mereka begitu sedih melihat kesan tapak kaki yang ditinggalkan. Ketahuilah bahawa Shah Alam di Rimba lah yang punya angkara. Dalam kesedihan, mereka berbincang suami isteri. Tindakan yang wajar dilakukan untuk membela kematian anaknya itu. Mereka mengambil keputusan untuk memaklumkan kejadian tersebut kepada Nabi Allah Sulaiman. Seterusnya, keesokan hari,
bapa dan mak memerang terus ke istana untuk mengadu kejadian tersebut. Setelah mendapat giliran untuk mengadu masalah, maka Nabi Allah Sulaiman pun meminta bapa dan ibu memerang supaya bercerita kejadian yang membawa kepada kematian anak-anak mereka. Setelah mendengar aduan tersebut, baginda Nabi Allah Sulaiman berasa hairan akan kelakuan Shah Alam di Rimba itu yang dirasakan terlalu zalim, membunuh anak-anak memerang sehingga ada yang terpisah kepala, badan dan kakinya. Baginda memutuskan mahu mengadakan perbicaraan. Baginda tidak terus menghukum Shah Alam. Lantas, baginda telah meminta sang belatuk memanggil semua haiwan yang terlibat. Bermula dengan Shah Alam di Rimba dipanggil untuk menghadap Duli yang Maha Mulia. Shah Alam di Rimba menceritakan kejadian yang berlaku pada hari kematian ke-77 anak memerang. Shah Alam di Rimba menjelaskan bahawa ketika dia berbual-bual dengan ke-77 anak memerang, dia terdengar sang bubut memalu gendang perang terlalu kuat dan bersahut-sahutan. Pada tanggapannya, mesti ada musuh yang ingin melanggar istana. Hal itu menyebabkan dia membuka pencak silat dan terpijak anak memerang. Mendengar alasan Shah Alam di Rimba, maka Nabi Allah Sulaiman mengarahkan sekali lagi sang belatuk untuk memanggil sang bubut, menghadap. Maka sang bubut pun datanglah ke istana dan menceritakan alasan dia memandu gendang perang tanpa titah tuanku raja. Sang bubut memalu gendang dengan kuat apabila melihat sang biawak membawa perang tercabut sambil berlari-lari. Dia bertanggapan bahawa musuh ingin menyerang istana dan gendang dipukul sekuat hati agar semua hulu balang bersedia. Mendengar penjelasan sang bubut, maka Nabi Allah Sulaiman meminta sang belatuk pula memanggil sang biawak untuk menghadap baginda. Datanglah sang biawak, dan baginda telah meminta sang biawak menceritakan kejadian pada hari tersebut. Sang biawak menjelaskan bahawa dia datang berlari-lari sambil membawa pedang tercabut kerana melihat sang labi-labi mudik menyerendeng sambil membawa perisai. Dia menyangka bahawa musuh mahu menyerang baginda. Mendengar alasan sang biawak, maka Nabi Allah Sulaiman meminta pula memanggil sang labi-labi. Sang labi-labi datang menghadap dan sang labi-labi menceritakan bahawa dia mudik sambil menyerendeng membawa perisai kerana melihat sang udang membawa tombak bercanggah. Melihat keadaan sang udang sebegitu, sang labi-labi merasakan bahawa Duli yang Maha Mulia diserang oleh musuh. Mendengar alasan sang labi-labi, sekali lagi sang belatuk ditugaskan untuk memanggil sang udang pula.
Sang udang datang menghadap dan menceritakan bahawa dia mudik sambil membawa tombak kerana melihat sang sebarau mudik berikat pinggang melekung seolah-olah dalam kesusahan mahu menghadap baginda. Maka sang udang pun datanglah menghampiri istana. Mendengar alasan tersebut, sang belatuk ditugaskan pula memanggil sang sebarau. Sang sebarau pada ketika itu memang dalam perjalanan ke istana untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia. Sang sebarau menceritakan bahawa sang memerang telah menganiaya keluarganya dengan memakan seluruh anggota keluarga dan kaum kerabatnya, sehinggalah yang tinggal dirinya seorang sahaja, dirinya seekor sahaja. Apabila mendengar alasan sang sebarau, maka Nabi Allah Sulaiman menitahkan supaya sang memerang bercakap benar. Peluang diberi kepada sang memerang untuk membela diri. Dengan perasaan takut, dengan perasaan rasa bersalah, sang memerang mengakui bahawa semuanya disebabkan kesalahannya dan dia telah memohon ampun. Kesalahannya kerana sikap tamaknya yang ingin mengumpul sebanyak mungkin makanan untuk anak-anaknya tanpa memikirkan perasaan orang lain, tanpa memikirkan nasib orang lain. Nabi Allah Sulaiman memutuskan bahawa sebenarnya Shah Alam di Rimba tidak bersalah. Tindakan Shah Alam di Rimba yang mengakibatkan kematian anak-anak sang memerang disebabkan kesalahan sang memerang sendiri. Tindakan Shah Alam di Rimba wajar bagi menebus anak-anak. Tindakan Shah Alam di Rimba wajar bagi menebus nyawa anak-anak dan kaum keluarga sang sebarau yang dimakan oleh sang memerang. Begitulah sinopsis cerita ini. Kita beralih pula kepada tema. Tema ialah perkara utama yang hendak disampaikan dalam cerita ini. Sudah tentulah perkara utamanya ialah balasan terhadap golongan yang menganiayai orang lain. Kejadian ini kita lihat pada tindakan Shah Alam di Rimba, sang pelanduk, yang mengakibatkan kematian 7 ekor anak memerang adalah sebagai satu diat atau pampasan atas kematian anak-anak dan seluruh keluarga sebarau. Sejenis ikan, ya. Seterusnya, kita lihat pula persoalan ataupun perkara lain yang disisipkan dalam cerita ini. Perkara utama, yang pertama ialah sikap tamak, iaitu mahu mendapatkan sesuatu dengan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan nasib pihak lain. Hal ini dapat kita lihat melalui watak mak dan bapa sang memerang yang menangkap ikan sang sebarau sehingga habis keturunannya. Persoalan kedua, aduan dibuat mestilah kepada pihak yang berkuasa. Siapa pihak yang berkuasa dalam cerita ini? Sudah tentulah Nabi Allah Sulaiman. Seterusnya, persoalan ketiga, kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah. Persoalan ini jelas kita lihat pada watak Nabi Allah Sulaiman dan juga watak Shah Alam di Rimba. Seterusnya, persoalan yang keempat, pengadilan memerlukan saksi. Mendengar aduan sang memerang
Nabi Allah Sulaiman tidak cepat melatah, tetapi dia meminta sang belatuk memanggil saksi satu persatu sehinggalah terbongkarnya misteri kematian anak-anak memerang. Persoalan yang kelima ialah mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Sang memerang walaupun begitu sedih, walaupun begitu kecewa kehilangan anaknya yang penuh tragis, akhirnya mengakui kesalahan di hadapan Nabi Allah Sulaiman. Kemudian persoalan yang keenam ialah sentiasa bersedia untuk menyelamatkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada aksi sang bubut, kita lihat pada aksi sang labi-labi, kita lihat pada aksi Shah Alam di Rimba sendiri, kita lihat pada aksi sang Sabarau, ya, yang sentiasa bersedia untuk menyelamatkan pemerintah daripada serangan musuh. Sanggup membawa perisai, sanggup mudik, menyerendeng dan sebagainya. Seterusnya, kita lihat pula nilai dan pengajaran melalui cerita Pelanduk Mengajar Memerang. Nilai yang pertama dapat kita lihat ialah nilai keprihatinan. Pengajarannya pula, kita hendaklah menjadi pemimpin yang prihatin akan masalah rakyat. Sebagai contoh, lihatlah bagaimana pemimpin Nabi Allah Sulaiman yang sentiasa mendengar masalah rakyatnya, yang terdiri pada manusia, yang terdiri pada jin, yang terdiri pada haiwan. Semua masalah rakyatnya telah diselesaikan dengan jayanya. Nilai yang kedua ialah nilai kepatuhan. Manakala pengajarannya pula ialah sebagai rakyat kita hendaklah patuh akan setiap arahan pemerintah. Sebagai contoh, walaupun berkali-kali sang belatuk ditugaskan memanggil saksi-saksi kejadian kematian anak memerang, tetapi sang belatuk tetap patuh pada arahan Nabi Allah Sulaiman. Seterusnya, nilai kebijaksanaan. Pengajarannya, sebagai pemerintah, kita mesti bijak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat, supaya rakyat tidak kehilangan kepercayaan kepada kita sebagai pemerintah. Kebijaksanaan Nabi Allah Sulaiman memang terselah dalam cerita ini. Ya, okey. Seterusnya, nilai tanggungjawab. Ya, sebagai ibu bapa, kita hendaklah menjadi ibu bapa yang bertanggungjawab. Kita lihat pada watak mak dan bapa sang memerang yang bertungku lumus mencari makanan untuk ketujuh-tujuh anaknya. Seterusnya, nilai kejujuran. Kita mestilah bercakap jujur apabila kita dihadapkan ke muka pengadilan. Saksi yang dipanggil, begitu juga dengan mangsa, akhirnya bercakap jujur apabila diminta berbuat demikian. Menyebabkan Nabi Allah Sulaiman dapat menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, nilai keadilan. Nilai keadilan sebagai seorang pemerintah. Ya, pengajarannya, sebagai seorang pemerintah, kita hendaklah adil dalam membuat keputusan supaya tidak dituduh berat sebelah. Siapa pemerintah yang adil dalam cerita ini? Sudah tentulah Nabi Allah Sulaiman. Seterusnya, kita lihat pula watak yang terdapat dalam cerita Pelanduk Mengajar Memerang. Watak utama sudah tentulah sang pelanduk ataupun dikenali sebagai Shah Alam di Rimba. Shah Alam di Rimba merupakan menteri yang paling bijaksana. Mendengar rakyatnya susah hati, dia telah masuk ke kampung untuk menyiasat sendiri. Shah Alam di Rimba juga seorang yang pandai bersilat.
Ya, Shah Alam di Rimba juga seorang yang prihatin akan masalah yang dialami oleh rakyatnya. Kurang daripada itu, dia sering turun padang untuk masuk ke hutan menyelesaikan masalah anak buahnya. Shah Alam di Rimba juga seorang yang taat kepada pemerintah. Sebarang tugas yang diberikan oleh pemerintah dilakukan dengan sebaik mungkin. Sebagai seorang Perdana Menteri, dia tahu bahawa dia perlu bertanggungjawab, perlu taat segala arahan daripada pemerintah. Shah Alam di Rimba merupakan seorang yang jujur. Lebih-lebih lagi ketika berhadapan dengan Nabi Allah Sulaiman. Seterusnya, watak sang memerang. Siapa sang memerang? Seekor haiwan yang tamak terutama dalam hal makanan. Itu sifat negatifnya. Ada sifat positifnya iaitu sang memerang ibu bapa yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. Dia menyediakan kediaman yang sempurna untuk anak-anaknya yang bebas daripada musuh, iaitu di sebuah lubang di sebatang pokok. Sang memerang juga seekor binatang yang mementingkan diri sendiri. Sanggup menangkap ikan sang sebarang sebanyak mungkin, semata-mata untuk diri dan keluarganya. Namun, sang memerang seekor haiwan yang taat pada perintah Nabi Allah Sulaiman. Seterusnya, sang memerang juga telah sedar akan penganiayaan yang telah dilakukan terhadap anak-anak sang sebarang, menyebabkan dia menerima hukuman yang dijatuhkan oleh Nabi Allah Sulaiman. Watak seterusnya ialah watak Nabi Allah Sulaiman berdasarkan cerita pelanduk mengajar memerang. Seorang pemerintah yang rakyatnya terdiri daripada jin, manusia dan haiwan. Nabi Allah Sulaiman seorang yang bijak menyelesaikan segala masalah rakyatnya. Nabi Allah Sulaiman juga seorang yang tidak terburu-buru dalam membuat sesuatu keputusan. Contohnya, sebagai contoh untuk menyelesaikan tragedi kematian ke-77 anak memerang ini. Nabi Allah Sulaiman seorang pemerintah yang adil dan saksama. Mendengar saksi-saksi bercerita, mengemukakan bukti, akhirnya baginda membuat keputusan yang adil dan dapat diterima oleh rakyatnya. Nabi Sulaiman seorang yang tegas membuat keputusan. Seterusnya, setelah kita lihat sinopsis, tema, persoalan, nilai dan pengajaran serta watak dan perwatakan, marilah kita uji minda pula. Soalan yang pertama, dialog anak memerang. Mak bapa hamba sudah mencari ikan akan makanan hamba sekalian ini. Dialog di atas menggambarkan ibu bapa memerang binatang yang macam mana? Zalim? Tegas? Bertanggungjawab atau berani? Sudah tentulah jawapannya bertanggungjawab. Sudah mencari ikan akan makanan hamba, mencari ikan untuk makanan anak-anaknya. Ini menggambarkan wataknya sebagai seorang yang bertanggungjawab. Soalan yang kedua. Petikan, cikgu ambil muka surat 37. Aneka jenis manusia dan jin binatang berhampiran duduk di tanah menghadap baginda itu. Bermacam-macam teriak mereka itu. Semuanya diselesaikan Nabi Allah. Maksud teriak di situ ialah
meluahkan masalah, menyatakan masalah masing-masing. Ya. Pernyataan di atas dapat menggambarkan perwatakan Nabi Allah Sulaiman. Apakah perwatakannya? Adilkah? Semuanya diselesaikan merujuk kepada perwatakan seorang yang bijaksana. Soalan yang ketiga. Nabi Allah Sulaiman pun bertitah kepada belatuk menyuruh memanggil sang bubut. Belatuk pun menyembah lalu pergi mendapatkan sang bubut. Muka surat 39. Nilai yang ada pada watak belatuk ialah nilai apakah yang ada pada watak belatuk? Nilai ketaatan, nilai keberanian, nilai kerjasama atau nilai kejujuran? Sudah tentu jawapannya ketaatan. Buktinya belatuk pun menyembah lalu pergi mendapatkan sang bubuk. Dia segera menyelesaikan titah baginda. Soalan yang ketiga, yang keempat. Dialog ya. Kepada fikiran Patik, tentulah duli yang maha mulia kedatangan musuh yang besar. Patik pun bersiaplah akan perisai Patik. Petikan muka surat 41. Daripada petikan ini, apakah persoalan yang paling sesuai? Pengadilan yang memerlukan saksi atau sentiasa berusaha bersedia untuk menyelamatkan pemerintah atau bercakap benar di hadapan pemerintah atau aduan dibuat kepada pihak berkuasa? Jawapannya sudah tentulah sentiasa bersedia untuk menyelamatkan pemerintah. Datang siap bawa perisai ya, untuk ke istana. Untuk ke istana yang pada tanggapan mereka akan diserang oleh musuh. Soalan yang kelima. Jikalau begitu, apakah kesusahan engkau? Musuh dari mana akan melanggar beta? Atau siapa yang membawa aniaya akan engkau? Muka surat 42. Apakah ciri-ciri pemimpin yang terselah melalui dialog tersebut? Sentiasa bertimbang rasa? Tidak. Berani berdepan dengan musuh? Tidak. Adil dan saksama? Tidak. Tetapi menunjukkan tentang prihatin terhadap kesulitan rakyat. Soalan seterusnya. Harapkan diampun tuanku, beribu-ribu ampun. Telah sebenarnya lah seperti sembah sang seberau itu. Mengaku kesalahanlah Patik-Patik yang kedua ini. Titah tuanku Patik junjung. Dialog sang memerang. Muka surat 43. Daripada dialog tersebut, apakah pengajaran yang dapat diperoleh daripada pengakuan sang memerang itu? Adakah kita perlu berani berhadapan dengan musuh? Tak. Adakah kita hendak bersedia mengakui kesilapan lalu? Ya. Kita hendaklah sedia mengakui kesilapan lalu. Buktinya, mengaku kesalahanlah Patik-Patik yang kedua ini. Bermaksud sang memerang suami isteri ya, mengakui kesalahan yang dilakukan ke atas sang sebarau. Seterusnya, soalan ketujuh. Soalan buka minda anak-anak ya, anak-anak pelajar semua. Sekiranya anda Shah Alam di Rimba, andalah Perdana Menteri, andalah si pelanduk itu, bagaimanakah cara anda bertindak ketika berdepan dengan anak buah yang bersikap tamak dan mementingkan diri seperti watak emak dan bapa memerang? Fikirkan. Cikgu minta persoalan ini anak-anak bincang sesama rakan. Soalan yang ke-8, cikgu tinggalkan ya. Jawapan anak-anak sendiri yang menjawabnya. Soalan ke-8, setelah mengetahui kehebatan Nabi Allah Sulaiman menyelesaikan masalah dan mengendalikan proses perbicaraan,
Huraikan ciri-ciri pemimpin yang dapat menjamin keharmonian hidup rakyatnya. Jawapan mestilah berlatar belakangkan masa ini. Apakah ciri-ciri pemimpin yang boleh menjamin keharmonian rakyat? Cikgu tinggalkan dua persoalan ini untuk anak-anak berdiskusi sesama rakan maya anak-anak. Sebelum cikgu mengundur diri, usah direnung letihnya berusaha, tetapi renunglah manisnya kejayaan. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.